dalam hadis. Anas mengatakan, inni la uhaddithannakum bihadithin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddithuhu ahadun ghairi fa inna min asyrati as-sa'ah ay yurfa'al 'ilm wa yadhhara al-jahl wa yakthura syurbul khamar wa yakthura az-zina wa yaqilla ar-rijal wa takthura an-nisa hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid atau kama qala, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, yang bermaksud sungguh-sungguh aku akan, kata Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik ni khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh aku akan membacakan kepada kamu satu hadis yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang sebelum yang mana seorang pun daripada kalangan kamu selain daripada aku tak boleh nak baca hadis ni kepada kamu. Maksudnya apa? Maksudnya bukan Anas orang je dengar pada Nabi, tapi zaman tu zaman di mana para sahabat dah tak ada. Dah wafat belaka dah. Ya. Pada zaman tu para sahabat dah tak ramai dah. Sebab Anas ni di antara sahabat yang muda, dia antara sahabat yang lewat meninggal dunia. Jadi dia kata pada anak murid dia, tak ada orang lain yang boleh sebut hadis ni selain daripada aku, kerana mereka semua dah wafat dah. Kan? Itu maksud Anas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min asyratis saah, di antara petanda-petanda kiamat itu ialah apabila ilmu terangkat. Ilmu terangkat. Ilmu apa yang terangkat, Ustaz? Kalau macam tu, kalau yang dimaksudkan itu ilmu secara umum, Ustaz, lambat lagi nak kiamat. Sebab apa? Sebab kita di zaman kemuncak ilmu, Ustaz. Zaman dulu ni, kita tak ada ilmu yang banyak berkenaan dengan teknologi. Hari ni kita ada ilmu banyak. Macam-macam kita dapat tahu. Oh, dah hilang pula dah. Sekejap, tuan. Kamera saya problem. Okey. Macam-macam kita dapat tahu. Macam-macam kita dapat tahu berkenaan dengan ilmu sains ni. Dulu nak bercakap dengan orang perlu berbalas surat. Hari ni tak perlu. Boleh buat orang kata apa, video call lagi. Walaupun orang tu tak ada dekat dengan kita, berada di negara lain umpamanya, kan. Jadi macam-macam ilmu yang berkaitan dengan saintifik, berkaitan dengan sains, berkaitan dengan teknologi ni dah maju dah. Kita katakan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ialah diangkatnya ilmu berkaitan dengan agama. Ilmu berkaitan dengan agama diangkat. Sebab tu tuan-tuan, jangan heran di akhir-akhir zaman ni, ya, orang-orang lebih suka dengar benda yang bohong. Di akhir-akhir zaman ni orang suka dengar benda yang menipu. Dibuktikan dah menipu, tapi orang suka dengar. Hadis palsu, orang suka dengar. Kan? Sebab tu orang suka banding kuliah agama yang baca kuliah agama yang ratusan orang dengan kuliah membohong ribuan orang umpamanya, kan. Kita jangan heran. Sebab apa? Sebab di Indonesia ada satu video orang tunjuk kat saya. Dia 2 jam duduk depan kamera tak ada buat apa, diam aja. Juta orang tengok. Kuliah agama tak apa ramai sangat. Sebab apa? Sebab mungkin kuliah agama ni orang tak apa suka nak dengar, kan. Sebab bila dengar kuliah agama yang qala Allah wa qala Rasul, Allah berfirman, Nabi bersabda ni mungkin berat sikitlah. Kita nak hadam, kan. Tapi nak katanya ilmu tu terangkat. Ilmu berkaitan dengan agama tu terangkat. Sebab apa? Buktinya bila ilmu ni terangkat, kejahilan terhadap ilmu ni berluasa. Bila kejahilan terhadap ilmu agama itu berleluasa, maka ramailah orang minum arak. Ilmu apa yang boleh halang orang minum arak? Adakah ilmu perubatan? Tak. Kadang-kadang ada juga orang perubatan, kalau kita tengok di barat, yang bukan Islam ni, doktor-doktor juga, tapi tonggang-tonggang juga. Kan? Yang menghalang orang daripada minum arak ni adalah ilmu agama. Iman yang menghalang orang daripada minum arak kerana ia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian,
Nabi kata akan banyak perlakuan zina. Dah bila banyak minum arak, zina akan berluasa. Sebab apa? Sebab arak tu sendiri adalah ummul khaba'ith. Ibu segala maksiat, ibu segala keburukan dan kerosakan. Maka Nabi SAW cerita benda ni kat kita. Nak bagi tahu apa dia? Kerosakan yang berlaku di akhir zaman ni sebahagiannya adalah disebabkan oleh maksiat yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita kena jauhkan diri daripada maksiat lah. Ya, kita kena jauhkan diri, dan ia memberikan semangat kepada orang-orang yang berada di atas kebenaran. Dan kita juga nak bezakan di antara, dengan membaca hadis-hadis akhir zaman ni, kita mampu untuk bezakan yang mana satu takdir yang tidak ada pilihan untuk kita ubah, tak ada pilihan, tak ada ruang untuk kita ubah, dan satu lagi ada kemampuan untuk kita ubah. Ya. Kerosakan yang berlaku di akhir zaman ni dahsyat. Tapi bukan semuanya berlaku tanpa pilihan manusia. Sebahagiannya berlaku disebabkan oleh kerosakan tangan-tangan manusia sendiri yang pilih untuk merosakkan alam. Tapi ada juga takdir yang Allah Ta'ala tak bagi kita pilih lah. Umpamanya matahari naik daripada barat. Yang ni kita tak boleh pilih. Ini takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dengan banyaknya maksiat, zina berleluasa, minum arak berleluasa, ini pilihan manusia. Ini bukan satu takdir yang Allah Ta'ala tak bagi kita pilih untuk kita ubah. Bukan begitu. Kan? Sebab kadang-kadang ada orang dia salah faham. Bila dia tengok akhir zaman, ramai orang minum arak, ramai orang tak salat, ramai orang melakukan zina, dia pun kata, tak apalah, dah Nabi cakap macam tu, jadi kita pun kena sama-sama buatlah baru kita beriman dengan hadis Nabi tu, sebab Nabi pun janji akan muncul. Jawapannya tak, ini kepahaman yang salah. Bila Nabi SAW menceritakan tentang hadis-hadis akhir zaman, kerosakan yang bakal berlaku di akhir zaman, bukan bermakna Nabi SAW suruh kita join kerosakan tu. Tetapi Nabi nak bagi tahu, maksiat yang dilakukan oleh kamu itu adalah petanda sahaja. Yang menunjukkan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu, kerosakan dilakukan oleh manusia itu adalah petanda bahawasanya kiamat hampir tiba. Tapi orang yang baik, adakah mereka perlu untuk orang kata apa, join sekali? Tidak. Ya, tidak. Yang mana kita perlu berusaha untuk mengubah. InsyaAllah kita akan tengok dalam poin yang berikutnya, iaitu kita baru poin yang pertama, iaitu menguatkan keimanan kita berkaitan dengan hari kiamat. Yang kedua, hadis-hadis akhir zaman yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis-hadis membuktikan kepada kita berkenaan dengan benarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarnya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni rasul yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kan? Manusia ni bukan semua beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Ada yang kufur dengan Nabi Muhammad. Jadi apa di antara bukti yang menunjukkan Nabi Muhammad ni memang Rasulullah? Kan ada di kalangan manusia, dia percaya dengan semua Nabi. Semua Nabi sebelum-sebelum ni dia percaya. Kecuali Nabi Muhammad dia tak percaya. Siapa dia? Golongan Kristian. Dia percaya kepada Nabi Ibrahim, dia percaya kepada Nabi Nuh, dia percaya kepada Nabi Adam, dia percaya kepada Nabi Musa, dia percaya Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tu dia angkat lebih sikit lah, dia kata anak Tuhan, Son of God. Dia tak percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai the last messenger of Allah, sebagai Rasul yang terakhir. Dia tak percaya Quran sebagai the last testament. Dia percaya Old Testament and New Testament. Dia perlu percaya satu lagi, the last testament, iaitu Quran. Tapi dia tak percaya. Jadi tak percaya, apa jadi pada dia? Kufur. Apakah bukti yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang benar-benar Nabi? Buktinya adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perlu disemak untuk dilihat kebenarannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa hadis-hadis yang berkaitan dengan mukjizat saintifik. Apa hadis yang berkaitan dengan mukjizat saintifik? Nabi menyebutkan tentang mudrah, Nabi menyebutkan tentang alaqah. Nabi membawa Al-Quran yang berkaitan dengan penciptaan alam yang dibuktikan betul 1400 tahun lepas dibawakan oleh Nabi SAW. Nabi sebut tentang alaqah. Alaqah ni saya hurai dah dulu.
lintah. Nabi kata alaqah ni sebagai proses janin. Sebelum menjadi bayi, dia jadi alaqah dulu, lintah. Memang bentuk macam lintah, sifat macam lintah, sedut orang kata apa, zat daripada plasenta ibu dia. Nabi tahu mana benda ni. Kerana zaman Nabi mana ada alat-alat perubatan yang canggih, yang moden, tak tahu. Kita kata Nabi tahu melalui pencipta manusia dan pencipta alam, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Nabi terima wahyu, maka sebab tu Nabi sebut. Dan juga di antara kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah melalui hadis-hadis fitan ni. Nabi sebut 1400 tahun dulu. Tiba-tiba ribuan tahun lepas tu, ratusan tahun lepas tu berlaku seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Ini merupakan salah satu daripada keajaiban yang orang tidak ada ruang lain melainkan dia mesti percaya betul lah Muhammad ni bawa benda betul lah. Sebab apa? Sebab dia cakap benda yang betul. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak berlaku seperti mana yang dia sebut. Ini bukan ramalan. Kalau ramalan, mungkin satu dua je betul. Tapi yang ni bukan ramalan, ni betul-betul jadi seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis. Kita akan jumpa hadis ni nanti bila kita baca kitab nanti insya-Allah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta ta'uda ardul Arab murujan wa anhara." Tidak akan berlakunya kiamat. Tidak akan bangkitnya kiamat sehinggalah bumi Arab, sehinggalah tanah Arab kembali menjadi muruja wa anhara, subur, penuh dengan tumbuhan dan bersungai-sungai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis ni Nabi kata dua benda. Yang pertama, negara Arab akan ada sungai dan akan ada tumbuhan hijau, tumbuhan menghijau yang subur. Yang pertama. Yang kedua, Nabi kata akan kembali. Maksudnya apa akan kembali? Saya akan hurai insya-Allah. Pertama sekali Nabi kata akan ada sungai dan akan ada tumbuhan di negara Arab. Hari ni kalau tuan-tuan pergi kat Saudi, kalau tuan-tuan terbang di langit Saudi, tuan-tuan akan tengok ada tumpuk-tumpuk bulat warna hijau. Dulu saya pun pelik, saya ingat apa dia ni? Rupanya tu adalah tempat-tempat mereka menanam pokok. Bumi Arab Saudi sekarang ni ada sebahagiannya telah dipenuhi dengan tumbuhan. Kan? Perairan-perairan. Dan kita tak heran kalau satu hari nanti hijau tu bukan ada pada pengairan manusia lagi dah, tetapi ia akan berlaku disebabkan oleh kerana perubahan iklim, perubahan cuaca. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni, hatta ta'uda ardul Arab, sehingga bumi Arab kembali menjadi subur dan bersungai. Kenapa Nabi kata kembali? Inilah kuncinya. Kerana bila Nabi kata kembali, sebelum ni pernah subur, sebelum ni pernah bersungai-sungai, kemudian dikering kontang disebabkan perubahan iklim, Nabi kata dia akan kembali subur semula. Bila ahli-ahli geologi hari ni buat kajian dengan apa yang ada, kesan-kesan yang ada di tanah Arab sana, di gurun sana, memang betul saintis hari ni pun buktikan bahawasanya tanah Arab ni dulu memang subur. Kemudian berlakunya perubahan iklim, akhirnya dia menjadi kontang. Okey, baik. Itu merupakan salah satu daripada kebenaran kenabian, kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So banyak lagi hadis-hadis yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita berkenaan dengan munculnya sesuatu sebelum daripada berlakunya kiamat. Antaranya juga ialah Nabi kata sinfan min ummati ataupun sinfan min ahli nar. Kan?
dua golongan daripada kalangan ahli neraka lam arahuma, yang aku tak tengok di zaman ni. Siapa dia? Nisaun qaumun ma'ahum siyat yadribuna bihan nas. Satu kaum yang membawa cemeti dan memukul manusia. Orang kata apa? Pembantu kepada pemimpin, pembantu kepada pemerintah yang zalim. Ada tak zaman ni? Ada. Pukul rakyat, zalim pada rakyat, mengampu pemerintah, ada di zaman ni. Begitu juga Nabi kata nisaun kasiyatun ariyat. Perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, ada juga. Maka disebut oleh Nabi SAW zaman dulu dan muncul di zaman ini. Banyak lagi hadis-hadis insya-Allah yang kita akan jumpa yang membuktikan tentang kebenaran apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu berlaku seperti mana yang disebut oleh Nabi di zaman ini. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin